Dan ketahui olehmu bahasanya perkataan yang dengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Benda yang kita dengar ni tuan-tuan, dia boleh jadi salah satu daripada dua ni aja. Sama ada perkataan dengar tu boleh jadi manfaat, atau pendengaran yang kita dengar tu boleh jadi mudarat. Dia sama macam makanan, kata Syekh. Makanan kita makan boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sama juga dengan dengar, benda yang kita dengar ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Bahkan dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh jadi penawar dan boleh jadi racun. Masalahnya kalau makan ni benda masuk ke dalam perut, masuk dalam mulut dia, masuk ke dalam perut, dia boleh dicernakan. Tapi benda yang masuk dalam telinga ni dia akan masuk ke dalam hati. Yang ni susah nak buang. Kalau dekat sini makan julap, lagi dia ceritalah. Habis dia akan flush keluar je. Habis sangat tahan sehari dua kot sembelit tak boleh nak buang. Tapi benda yang masuk dalam telinga ni, masuk dalam hati ni memang susah tuan-tuan. Dia susah nak buang sebab perasaan tu melekat dalam hati dia. Maka disebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahkan Allahumma salli alaihi berkekalan perkataan itu dalam hatinya lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut, kerana makanan itu hilang ia dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makanan ni kalau kita makan, sekejap dia akan hilanglah, dia akan keluar, dia akan dicernakan. Tetapi perkataan itu dia akan melekat. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia apabila makan pencahar, yang ni julap. Kalau sembelit tak boleh nak buang pun makan tu kan. Selesai nanti makan julap 3-4 hari keluar balik lah. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang ia berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Maka jika ia ada perkataan yang jahat, maka sentiasa ia sallallahu alaihi wasallam Muhammad mempunahkan. Maka ia sallallahu alaihi wasallam memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Bila masuk ke dalam hati perkataan ni tuan-tuan, dia boleh rosak di lama, bahkan kadang-kadang berkekalan sampai ke akhir hayat. Kita kadang-kadang sebut kita pada orang, kita bukan perasan tuan-tuan. Kita sebut satu perkataan orang, kita tak perasan, tapi kesan dalam hati orang tu lama. Saya ingat tuan-tuan, baru-baru ni saya pergi makan dengan anak saya, dengan keluarga saya di satu tempat di Ipoh, di Taiping. Saya sebut tuan-tuan, jadi subhanallah bawalah keluarga saya makan dekat situ. Nak makan tanya, ingat tak kita pernah main tempat ni dulu? Anak saya yang umur 18 tahun tu, dia kata ingat. Bila? Ingat waktu mak Umi bersalin adik. Cerita 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun lepas, 6 tahun lepas. Bersalin adik. Ingat lah. Ingat. Ingat tahu mana? Ingat ayah marah. Dalam banyak-banyak tu, kuih tiaw tu sedap ke apa. Tak ingat. Dia ingat ayah marah. Ayah marah apa? Ayah marah pasal tak mau kongsi ayak. Kita tahu budak-budak ni dia, waktu tu kita pun tak apa nak ada, tak berada-berada. Beli ayak kongsi. Tu nak suruh dia pun kongsi anak-anak. Budak biasalah nak seorang satu. Tu kita tegur, kita marah dia. Minum. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat marah tu lepas 7 tahun tu. Dalam banyak-banyak benda tu. Waktu tu hari tu dia dapat adik, hari tu dia dapat, dia seronok, hari tu dia pergi jalan-jalan, hari tu pun dia tak ingat apa. Dia ingat satu tu je, marah. Kadang-kadang waktu tu saya tersentak saja. Saya kata subhanallah, waktu tu baru perasan. Kadang-kadang perkataan kita yang sikit tu, yang tu lah orang ingat sangat. Sebab dia masuk dalam hati. Yang dia makan tak ada dia ingat. Sedap ke apa pun tak ingat. Sebab tu bila kita nak bercakap satu benda tentang, kita timbang tengok kesan, hasil daripada apa yang kita cakap. Kadang perkataan kita tu simple aja keluar, tapi dia sangat mengguris hati orang, dan orang simpan benda tu sampai ke akhir hayat. Saya pernah cerita kat tuan-tuan pasal paku di dinding. Tuan ingat tak? Saya paku di dinding kan. Bila sallallahu alaihi wasallam dia panah baran, dia suka marah orang. Bila dia mengadu kat ayah dia kata, kamu bila setiap kamu marah, kamu pergi lepaskan kemarahan kamu tu di dinding. Hampas kat dinding. Jadi dia pun setiap kali dia pergi marah,
Dia tak boleh nak kawal kemarahan, dia ambil paku, dia ambil hammer, dia pergi lepaskan kemarahan dia. Apa ayah dia kata, bila kamu rasa reda, kamu lega daripada marah kamu tu, kamu cabut paku tu. Dia rasa lega, dia cabut. Esok dia paku lagi, dia marah. Sampai akhirnya, makin lama makin surut dan akhirnya dia dah hilang sifat marah dia tu. Dia pun mengadu, dia pergi beritahu kat ayah, dia kata, ayah, alhamdulillah saya dah sembuh dah marah, saya dah tak marah lagi dah. Apa kamu buat? Dia kata, ayah suruh hari tu pergi paku kat dinding, saya buat macam tu. Dia kata, jom kita pergi tengok dinding tu. Habis selerak dinding tu. Di rumah ayah dia. Dia kata, subhanallah, ni kesan-kesan apa? Ni kesan-kesan paku yang saya paku hari tu lah. Saya marah, saya lepas. Bila saya dah lega, saya cabut. Dia kata, alhamdulillah kamu dah reda kemarahan kamu. Tapi inilah hati-hati orang yang kamu marah. Dia kekal macam tu. Maka tuan-tuan kadang-kadang marah ni sampai ke akhir hayat orang simpan.